Saya sedar tentang siapa yang akan saya hadapi pada hari ini bila dicalonkan di Tun Pertak Negeri. Tapi saya selalu sebutkan sebenarnya apa yang sedang saya hadapikan ini sebenarnya ulangan kepada tahun 2008. Kerana tahun 2008 Yaakob Sapari adalah merupakan orang daripada Puchong yang datang ke sini tidak ada nama dan sebagainya, dan beliau mengalahkan Exco Kerajaan Negeri pada masa itu, Datuk Nawawi, yang sekali iman Datuk Nawawi orang yang kuat bekerja, disenangi di Pertak Negeri dan sebagainya. So jadi Dr. Yaakob Sapari merupakan orang yang tidak dikenali pun sebenarnya, tapi beliau berupaya menumbangkan Datuk Nawawi because of tsunami itu merata alam. Jadi bagi saya keadaannya sama juga dengan saya bila saya berhadapan. Tapi saya dari si politik saya dah pun bersama dengan Mahir Shah Alamin sebagai ahli tatakuasa UMNO, mengurusi Biro Latihan dalam Gerak Kerja Jentera Pilihan Raya. Saya sebagai pengurusi portfolio gerak sarah dan sebagainya. Jadi saya dengan Jentera Parti itu sudah lama. Jadi sebab itu bila saya diamanahkan untuk berhadapan dengan beliau, saya tidak melihat soal hari penamaan calon itu. Sebenarnya saya mesti bekerja untuk menghadapi pilihan raya itu. Tapi sebenarnya sudah 5 tahun itu pun kita dah buat gerak kerja dalam UMNO. Kita buat ceramah-ceramah secara terbuka, memberi penerangan kepada masyarakat, dan bila dah nak hampir kepada pembubaran Parlimen dalam 3 atau 4 bulan yang sudah sebenarnya, kita gerakkan program bersemuka dengan pengundi yang kita namakan ini sebagai program Wakabang. Ini tempat-tempat tumpuan, kita pergi ke Kompleks PNS, Pasar Malam dan sebagainya, dan daripada situ kita dapat lihat yang kita buat. Jadi sebab itu saya sebutkan dalam ceramah dan sebagainya, kita buat gerak kerja ini bukan sebab saya jadi calon itu maka kita buat gerak kerja itu. Sebenarnya kita dah mulakan bulan kedua selepas kita kalah 2008, kita dah mulakan gerakan itu sebenarnya. Jadi sebab itu bagi saya Jentera UMNO itu sudah kita gerakkan. Jadi kita tak ada masalah untuk menghadapi yang Sapari. Jadi apa yang dekat di hati orang Shah Alam? Yang dekat di hati orang Shah Alam sebenarnya ialah berkaitan dengan soal pembangunan kemanusiaan, soal pembangunan agama. Yang itu saya fikir dekat di hati orang Shah Alam. Dan rata-ratanya sebahagian besar yang tinggal di Shah Alam ini, mereka pernah berkhidmat sebagai pegawai kerajaan, bekas pegawai kerajaan. Sebahagian besar mereka tu bekas pegawai kerajaan, last servis mereka sebagai Setiausaha Kerajaan Negeri, KSU dan sebagainya. Jadi sudah tentulah apabila mereka tamat perkhidmatan, maka mereka ada ruang yang banyak sebenarnya mengkaji agama dan sebagainya. Jadi isu-isu yang berkaitan dengan agama dekat dengan orang Shah Alam. Mereka ada ruang untuk ke masjid dan sebagainya. Jadi ini di antara beberapa perkara yang saya bagi penekanan, saya bagi jaminan dalam siri-siri kampeen saya sebutkan. Kita akan memastikan soal imarah Masjid Surau ini akan diberi penekanan, akan dipertingkatkan, akan diperkasakan lagi, supaya masyarakat di Shah Alam yang cenderung kepada agama ini, mereka akan dapat ilmu agama yang sahih melalui guru-guru agama yang terbaik dan sebagainya. So ini antara beberapa perkara yang saya bagi penekanan, di samping soal kualiti hidup warga Bandaraya Shah Alam ini juga saya sebutkan. Soal delivery system yang saya sebutkan tadi itu, soal-soal basic ini kita nak perkasakan. Kita tak nak kita di Shah Alam ni benda-benda yang asas itu, seperti soal penyelenggaraan sampah sebagainya itu menjadi isu sebenarnya. Tak sepatutnya jadi isu because kita bandaraya. Jadi harapan saya
rakyat negeri Selangor, rakyat Shah Alam mesti buat pertimbangan sebaik-baik mungkin. Dan dalam masa yang sama juga, soal peribadi itu satu hal, tetapi soal parti harus diberi keutamaan. Adakah partinya itu parti yang boleh deliver janji ataupun tidak? So, rakyat kena lihat itu. Kerana bagi saya, kalau parti itu berada dalam sebuah pakatan yang tidak betul-betul berpakat, saya fikir dia akan menjadi suatu masalah nanti. Sebab itu bila dalam siri-siri kunjungan saya bertemu dengan persatuan penduduk dan sebagainya di jalan Plumber, Tanah Jarulus. Jadi mereka sebut kepada saya, mereka pergi kepada YB Kota Agrik. Sampai sekarang tidak ada penyelesaian. Mereka rasa frust. Mereka jumpa ahli parlimen daripada PAS. Khalid Samad sebut saya parti PAS, saya kecil saja dalam pakatan itu. Saya tak boleh buat apa-apa, dia sebut. Kamu berpakat, kononnya pakatan jadi harapan rakyat. Tapi bagaimana you pakatan harapan rakyat? Tapi bila you jumpa rakyat cerita masalah, setahun tak boleh selesai. Saya sebut kepada rakyat, dalam kita memilih calon kita, maka kita kena lihat wakil rakyat itu. Kalau kita hadapi sesuatu masalah, dia kena ada tiga prasyarat. Pertama, rakyat berhadapan dengan masalah, dia datang lihat ataupun tidak masalah. Ya, dia datang lihat. Tetapi dia datang lihat itu, dia bawa suatu harapan ataupun tidak kepada rakyat. Kalau dia bawa harapan, alhamdulillah. Tetapi yang ketiga yang paling penting, ada tindakan susulan kepada itu semua, supaya ada penyelesaian di hujung. Tetapi kalau dia datang sekadar lihat, saya bersama, saya rasa tersentuh hati melihat tanah terlun, tapi dua lagi harapan tidak ada, penyelesaian tidak ada, tindakan tidak ada, bagi saya tidak ada guna. Sebab itu saya sebut, masyarakat di Shah Alam kena beza antara politik retorik, politik slogan dengan politik menepati janji. 5 tahun ini mereka berhadapan dengan politik slogan. Apakah mereka nak teruskan lagi dengan politik slogan? Dan kalau mereka nak teruskan, mereka bersedialah untuk menghadapi segala janji yang tidak ada kesudahan.